Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mir Yusof dalam Sinar PM 25 September. Sejak 3 hari lalu, situasi politik negara dilihat makin panas dengan pelbagai pendedahan susulan dakwaan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dikatakan sudah mendapat sokongan majoriti untuk membentuk kerajaan baharu. Dan hari ini, Setiausaha Agong Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin pula enggan membuat sembarang spekulasi berhubung kenyataan dikeluarkan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi terhadap dakwaan Anwar itu. Hamzah yang juga ahli Parlimen Larut menambah jumlah sokongan yang ada pada Presiden PKR itu juga tidak diketahui. Namun paling penting, ada beberapa individu yang membuat penafian selepas senarai nama mereka tular. Itu pendedahan bersatu dan hari ini PAS mendakwa kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bahawa ada ahli Parlimen Barisan Nasional menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dianggap sebagai gerakan menjatuhkan kerajaan Perikatan Nasional. Setiausaha Agong PAS Datuk Taqiyuddin Hassan berkata kerajaan Perikatan Nasional yang terbina adalah di atas permuafakatan Barisan Nasional Bersatu, PAS, GPS dan beberapa parti lain di atas kejatuhan kerajaan PH. Menurutnya, jika benar keadaan ini berlaku, ini bermakna UMNO engkar mematuhi persefahaman yang termaktub dalam Piagam Muafakat Nasional pada 14 September 2019. Sebagai itu, PAS meminta penjelasan UMNO berhubung dakwaan berlakunya perubahan sokongan ahli-ahli Parlimen UMNO terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Selepas mengikuti pendedahan dan pelbagai kenyataan pemimpin parti hari ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata beliau tidak kemaruk kuasa dan bertindak dalam kerangka perlembagaan persekutuan. Dalam sebuah ceramah tambunan Sabah, Muhyiddin menjelaskan jika beliau kehilangan sokongan majoriti seperti dakwaan Anwar, sudah tentu beliau akan memaklumkan kepada Yang di-Pertuan Agong dan mengosongkan kerusinya. Manakala pilihan lain, beliau turut mencadangkan pembubaran Parlimen kepada Agong. Rabu lalu, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa kerajaan Muhyiddin sudah tumbang selepas Ketua Pembangkang itu mengumumkan beliau mendapat sokongan kukuh dan meyakinkan daripada ahli Parlimen untuk membentuk kerajaan baru. Memang benar, apa-apa pun yang akan dicapai, hanya Agong yang berhak menentukan keputusannya. Susulan kemelut yang berlaku, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Ahmad Fadil Samsudin berkata Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Muttafa bin Shah tidak akan menerima menghadap daripada sesiapa pun selama seminggu kerana sedang menjalani pemerhatian di sebuah hospital. Kenyataan itu disuarakan selepas Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim ingin mendapat berkenan untuk membentuk kerajaan baharu. Menurutnya, Yang di-Pertuan Agong telah dinasihatkan oleh doktor untuk terus berehat di hospital selama 7 hari untuk pemerhatian sekaligus tidak akan menerima menghadap daripada sesiapa. Anwar dijadualkan menghadap Al-Sultan Abdullah pada hari Selasa lalu, tetapi majlis tersebut terpaksa dibatalkan susulan kegeriringan Seri Paduka yang kemudiannya dirawat di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur. Apapun, kita doakan Yang di-Pertuan Agong kembali sihat dan ceria. Dan kita beralih ke perkembangan PRN Sabah. Debaran makin terasa apabila Suruhanjaya Pilihan Raya menyasarkan keputusan penuh Pilihan Raya Negeri Sabah ke-16 akan diketahui jam 10 malam esok. Pengurusinya Datuk Abdul Ghani Saleh berkata semua itu bergantung kepada pelbagai pengurus Pilihan Raya setiap DUN yang dilantik untuk memaklumkan kepada pusat gerakan SPR. Abdul Ghani menambah SPR akan menggunakan 20 unit helikopter bagi kegunaan penghantaran peralatan, mengundi dan peti undi di kawasan pedalaman serta pulau di Sabah. Selain itu, beliau turut memberi jaminan bahawa lokasi pusat mengundi berada dalam keadaan baik dan dijamin sihat. Jadi orang Sabah jangan lupa tunaikan tanggungjawab. Ada, okey, itu saja buat hari ini. Kita teruskan bersama kami di Sinar Harian dan jangan lupa ikuti perkembangan dalam dan luar negara bersama kami di Sinar Harian di menerusi www.sinarharian.com.my.